Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyibukkan kita dengan perkara kebaikan. Allah menyibukkan kita dengan melakukan ketaatan. Allah menyibukkan kita dan memasghulkan kita dalam hal ta'abbud, takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang Allah kurniakan kepada kita menjadi asbab untuk kita beroleh rahmat, kita beroleh keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini jika tanpa rahmat Allah, manusia ini tidak mempunyai faedah di dalam anugerah kehidupan seseorang. Jika tidak ada rahmah Allah, maka dengan rahmat Allah inilah kita dapat berada di dalam satu jalan yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita berada di dalam satu laluan yang betul. Kita berada di dalam satu panduan yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berikan kita sesuatu kurnia, diberikan kita ilmu, maka kita berada landasan ilmu yang betul, yakni pelaksanaan ilmu yang betul. Jika diberikan kepada kita amalan ibadah, maka diberikan kita satu amalan ibadat pada perjalanan yang betul. Jika diberi kita keduniaan, lalu diberikan anugerah itu dengan jalan yang betul. Bukan hanya dikurniakan semua perkara tetapi tidak dipimpin. Diberikan ilmu tetapi tidak dipimpin. Diberikan amalan tetapi tidak dipimpin. Diberikan dunia tetapi tidak dipimpin. Diberikan kesihatan tetapi tidak dipimpin. Diberikan keluasan masa tetapi tidak dipimpin. Maka inilah yang menjadikan seseorang itu dalam keadaan yang ghaflah, dalam keadaan yang lalai. Masa tidak akan tunggu kita, tuan-tuan. Masa akan terus berjalan. Jika mana kita tidak menggunakan masa ini dengan sebaik mungkin, kita akan dalam keadaan yang khasir, dalam keadaan yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini saya nak berbincang dan mengingatkan diri saya khususnya dan hadirin wal hadirat yang bersama-sama dalam majlis ini tentang satu nasihat daripada Abu Hafs Al-Haddad, seorang awliya, seorang ulama yang memberikan kita pesanan demi pesanan. Mereka meninggalkan kita pesanan supaya kita ini bahagia di yaumul akhirah. Berharta di dunia belum tentu berharta di sana. Berpangkat di dunia belum tentu berpangkat di sana. Mulia di dunia belum tentu mulia di sana. Hakikatnya semua orang tahu. Hakikatnya semua orang mengetahui. Harta yang kekal iaitu di sana, pangkat yang kekal di sana, kemuliaan yang kekal di sana. Tetapi pengetahuan itu tidak memberi kesan kepada seseorang yang ada pengetahuan. Dia tahu harta yang kekal sana, pangkat yang kekal sana, kemuliaan yang kekal sana, tetapi dia tetap kejar, tetap sibuk, tetap berusaha sekeras-kerasnya di sini. Harta di sini, pangkat di sini, kemuliaan di sini, bukannya di sana, iaitu apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang tahu, dan perkara ini diulang-ulang sebagai satu peringatan, diulang dan terus diulang. Tetapi pengetahuan ilmu cuma menjadi ilmu. Ilmu tidak menjadi satu alat supaya kita dapat manfaat. Jika tuan-tuan lampu suluh ini tuan-tuan alat untuk kita melalui jalan ini, sama ada perkara yang buruk, ada perkara yang bahaya, darar dan sebagainya. Ada tempat yang manfaat untuk kita menuju kepada arah tuju kita. Tetapi lampu suluh yang ada pada kita tidak memberi manfaat, kerana kita telah gunakan untuk menyuluh perkara yang lain. Seseorang yang berjalan pada satu arah tuju dia, tuan-tuan, tapi dia tak guna lampu suluh ini untuk suluh jalan. Dia suluh pokok, dia suluh itu, dia suluh burung hantu, dia suluh apa yang berada di sekeliling jalan dia. Akhirnya cahaya itu mula padam disebabkan kelalaian dia, kelalaian maqasid, arah tuju, tujuan, maksud perjalanan seorang itu untuk sampai kepada destinasi dia. Bila lampu suluh dia mula padam, ketika itu dia beroleh mudarat. Dia jatuh, dia itu, dia ini dan sebagainya. Maka ilmu ini hanya sebagai satu pengetahuan yang tidak menjadikan seseorang itu bermanfaat. Maka inilah yang disebut kepada kita tentang seseorang yang dihinakan oleh Allah. Diberi kepadanya ilmu, tetapi tidak diberi kepadanya ketakwaan. Takwa ini bila dilihat, kita faham bahawa yang dikatakan takut itu tinggal buat jahat dan berusaha buat baik. Ini takwa pada syaraknya.
Kalau kita pergi jauh lagi, takwa pada tasawufnya, seseorang ini cukup takut jika mana apa yang dia buat itu menjadikan rosak segala amalannya. Dia beramal, buat baik, tetapi dia tidak memelihara kerosakan amal. Dalam keadaan ujubnya, dalam keadaan riaknya, lalu ketakutan dia bawa pada ilmu yang dia tahu, yakni ilmu tasawuf, supaya dia dapat memelihara kerosakan amal. Orang yang bertakwa pada ilmu tauhid, dia cukup takut jika dia menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Dia takut dia terkeluar daripada golongan ahlul muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah. Jika dia menduakan Allah, mensyirikkan Allah, amalan yang dia buat ditolak oleh Allah bulat-bulat, tidak diterima oleh Allah. Hal keadaan dia beramal tetapi dia mensyirikkan Allah. Hal keadaan dia buat baik tetapi dia mensyirikkan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia menyekutukan Allah, mulutnya berkata lillahi ta'ala, tapi hatinya menduakan Allah. Ada kerana yang lain daripada Allah, ada kerana yang lain daripada Allah. Dalam hatinya kerana dunia yang dia nak, dalam hatinya kerana makhluk di sekelilingnya, dalam hatinya kerana kemuliaan-kemuliaan di sekelilingnya. Tetapi mulut dia kata lillahi ta'ala. Mulut dia mengatakan semua kerana Allah. Hakikatnya yang mengetahui apa yang berada dalam detik hati kita adalah Allah. Manusia tak tahu, tuan-tuan. Manusia di sekeliling kita tak siapa pun tahu. Tetapi hakikat yang mengetahui segala perkara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesanan Abu Hafaz Al-Haddad kepada kita tentang kehidupan ini? Pertama, dia kata dunia ini adalah satu rumah yang sentiasa mengandungi dosa dan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hafaz Al-Haddad menyatakan dunia ini penuh dengan kejahatan, dosa, maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita duduk dalam rumah dosa. Keliling kita dosa, atas bawah kita dosa, kiri kanan kita dosa, dan setiap detik kita melalui dosa. Sama ada kita jatuh dengan dosa atau tidak. Inilah kekuatan roh seseorang. Dia berada di dalam rumah dosa, tetapi jika mana ia tak jatuh kepada dosa dan tak tersentuh oleh dosa, inilah golongan yang dicintai oleh Allah. Inilah golongan yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takut dengan Allah. Kita duduk dalam rumah dosa, tuan-tuan. Dosa maksiat di sekeliling kita. Tetapi bagaimana kita boleh tak kita terlepas daripada dosa ini? Perisainya, senjatanya adalah takut dengan Allah. Jika seseorang ini takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lalu dalam dosa, rumah dosa, tempat dosa, tetapi mereka terselamat daripada dosa. Mereka dikelilingi dengan orang yang berdosa, tetapi mereka selamat daripada dosa. Susah, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan.
zaman ini susah untuk kita lari daripada dosa dan maksiat. Kadang-kala dalam tempat yang baik kita sempat buat dosa, dalam rumah kita buat dosa, dan kadang-kala seseorang itu mempelekehkan dosa dan meringan-ringankan dosa. Kadang-kala kita jatuh berbuat dosa disebabkan ahli keluarga kita. Saya minta maaf tuan-tuan, saya sentuh perkara ini sikit. Cuti sekolah ini ramai orang melakukan walimatul urus. Walaupun majlis itu ada maksiat, kita tetap bersubahat tuan-tuan. Kerana dia kawan baik kita, kerana dia adalah abang kita, kerana dia adalah kakak kita, kerana dia adalah sepupu kita. Walaupun majlis itu adanya maksiat di dalamnya, kita tidak mampu untuk lari daripadanya. Kita tahu, kita ahli masjid, kita mengaji setiap malam, kita diceritakan tentang Dajjal, kiamah dan sebagainya. Tetapi ketika kita lalu di dalam rumah dosa, kita tak mampu untuk lari daripadanya. Kita akan berkata, nanti apa kata orang. Tetapi kita tidak sanggup untuk berpegang apa kata Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Kita sanggup mengenepikan keredaan Allah demi menuntut keredaan manusia. Kita sanggup menidakkan akan keredaan Allah demi mengiyakan keredaan manusia. Kita sanggup mengambil keredaan manusia dan kita sanggup menolak keredaan Allah. Tuan-tuan, bila kita berkata sedemikian, kita akan kata apa nak buat? Apa nak buat? Apa nak buat? Begitulah keadaan kita besok masuk dalam neraka Allah. Kita dah tak ada alasan. Macam tidak ada alasan dalam dunia. Dalam dunia kita tidak ada alasan apa nak buat. Ini adik aku. Apa nak buat? Yang ni kakak aku. Apa nak buat? Yang ni abang aku. Besok di akhirat begitulah ketika kita dilemparkan dalam neraka Allah. Apa nak buat? Dalam dunia dulu aku menidakkan hukum Allah. Dalam dunia dulu aku menidakkan keredaan Allah. Dalam dunia dulu aku menidakkan perintah Allah. Mulut aku kata takut, tetapi aku telah menipu Allah secara terang-terangan. Inilah besok tuan-tuan, orang yang ada ketakwaan, dia tidak takut tentang alam dunia ni, tetapi dia takut tentang alam akhirah. Yang kedua, apa kata Abu Hafiz Al-Haddad? Fakir adalah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, iaitu hati yang sentiasa merasa fakir dengan Allah. Orang yang merasa fakir, merasa miskin dengan Allah, maka dia sentiasa menuntut akan rahmat Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ini pegang dan tahu hidup dalam dunia ini tak lama pun. Yang lama besok hidup dekat akhirat. Kalau aku merasa kaya dengan rahmat Allah, aku akan rasa lalai. Aku rasa aku kaya. Kaya dengan amal, kaya dengan harta, kaya dengan ilmu. Ketika itu telah hilang sifat fakir dalam diri kita. Dan kita tak mahu mengharapkan rahmat Allah. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya diri tuan-tuan, hari ini berapa kali kita mengharapkan pertolongan Allah?
Saya tanya diri tanya diri tuan-tuan. Hari ini berapa kali kita mengharapkan pertolongan Allah? Ataupun hari ini kita tak perlukan pertolongan Allah? Saya tahu diri saya, tuan-tuan tahu diri tuan-tuan. Kenapa kita tak rasa berharap pertolongan Allah? Sebab kita rasa kita kaya. Kita tak rasa kita miskin. Tuan-tuan, orang miskin dia akan selalu rasa. Sebab orang miskin dia akan rasa tak cukup. Tetapi sifat orang kaya dia akan rasa cukup. Kita kena tanya tuan-tuan, kita kena hisap diri kita, kita kena periksa diri kita. Hari ini berapa kali kita mengharapkan pertolongan Allah? Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, hari ini dan seterusnya, hari-hari kita minta pertolongan Allah. Sebab kita fakir, sebab kita miskin. Saya bagi contoh dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi satu tempat yang tak ada siapa-siapa yang tuan-tuan kenal. Tuan-tuan tak ada telefon, tuan-tuan tak ada apa. Ketika itu tuan-tuan sesat. Perasaan pengharapan pertolongan tuan-tuan kepada Allah putus atau tidak? Ketika itu tak putus tuan-tuan. Selagi tuan-tuan tak dapat pertolongan waktu itu, kenapa kita rasa putus dengan pertolongan Allah? Walhal kita belum sampai pada waktunya. Waktu putus itu. Mana waktu putus itu yang disebutkan kepada kita adalah mati. Tapi kita rasa kita telah putuskan hubungan kita dengan Allah. Kita tak sedar tuan-tuan, dalam tidak sedar kita macam tak perlukan Allah dah. Dalam kita tidak sedar, kita macam tak perlukan Allah. Tapi kita tak cakap yang kita tak perlukan Allah. Tetapi yang kita buat sedemikianlah. Kerana kita rasa kita terlalu hebat, kita banyak itu, banyak ini dan sebagainya, maka terangkat sifat fakir dalam diri kita. Kemudian kata Abu Hafs Al-Haddad, iaitu jangan merasa kaya dengan amal saleh, dengan amal ibadah, kerana tatkala itu kita hilang bergantung dengan rahmat Allah. Jangan rasa kita banyak amal, nanti kita akan hilang pergantungan dengan rahmat Allah. Ini berlaku dengan iblis sebab dia rasa dia hebat, lalu dia bergantung dengan amalan dia. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat pada sekalian makhluk Allah. Sebab itu apabila kita rasa kaya tuan-tuan, cuba kita fikir, ya ke kita kaya dengan amal saleh? Semayang sunat, qabliyah dan ba'diyah pun tak mampu kita nak cukupkan sehari semalam. Macam mana nak kata kita hebat? Hari ini kita tak baca Quran pun macam mana kita rasa kita hebat? WhatsApp kita baca tuan-tuan,
Banyak grup tuan-tuan kita baca WhatsApp Quran. Berapa banyak kalam Allah kita baca dan berapa banyak kalam manusia yang kita baca. Boleh kita rasa kita hebat, boleh kita rasa kita bagus. Tuan-tuan, kalau itulah yang kita rasa dalam hidup kita, tuan-tuan, ditakuti besok kita balik dalam keadaan kita kosong. Kosong diri kita. Sebab dalam hidup ini Allah bagi peluang. Saya selalu bercakap, tuan-tuan, kenapa Allah tak matikan kita? Ada di kalangan kita ayahnya diambil oleh Allah, maknya diambil oleh Allah sebab Covid. Abangnya, adiknya diambil oleh Allah sebab Covid. Kita Allah tak ambil lagi, kenapa ya? Pernah tak kita fikir, kenapa ya Allah tak nak matikan aku lagi? Allah bagi kita peluang buat baik, bukan Allah bagi kita peluang untuk hidup dalam dunia dengan tuntutan dunia. Bukan Allah hidupkan kita untuk buat kerja yang sama, masih mencari harta dunia, tak mau berhenti sampai sekarang. Allah bagi kita peluang untuk hidup, untuk takarub balik pada Allah. Takarub demi takarub kepada Allah, berusaha di mana bahagian kita. Jika Allah lebihkan kita pada ilmu, takarub dengan jalan ilmu. Jika Allah lebihkan kita pada jalan harta, takarub dengan jalan harta. Jika Allah lebihkan kita pada kesihatan tubuh badan, takarub dengan tubuh badan, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, tuan-tuan, semua orang tahu. Tuan-tuan tengok kat Mekah sekarang apa jadi ya. Baru ni ada satu festival lagi dekat Jeddah, tuan-tuan. Saudi panggil Salman Han. Tuan-tuan kenal Salman Han? Kenal kan? Sebut Salman Han kenal. Shah Rukh Khan kenal. Hebat, tuan-tuan Shah Rukh kenal, Salman kenal, lagi apa Han lagi. Bila perkara-perkara ni berlaku, tuan-tuan, saya tak tahu benda ni betul tak betul. Tapi maklumat yang kita dapat, tapi saya tak tahu betul tak betul lah. Di kawasan Jeddah telah ada clubbing sekarang, tuan-tuan. Telah ada klub malam. Kita sebenarnya tunggu apa? Saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan, kita sebenarnya sekarang tunggu apa? Kita tunggu bumi ini bergoncang dulu, barulah kita Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullah, astaghfirullah. Barulah kita nak menangis, tuan-tuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan nak tunggu masa tu ke? Kita nak tunggu masa tu ke? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan, dalam bulan ni berapa banyak air mata saya dan air mata tuan-tuan jatuh kerana Allah? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan. Ataupun satu titis pun tak mampu yang kita nak jatuhkan untuk Allah. Tapi bumi ini makin lama, alam ini makin lama dah makin dekat, makin hampir untuk dimusnahkan oleh Allah. Kenapa, tuan-tuan, kita lalai dengan perkara sama? Apa perkara yang kita lalaikan? Dengan dunia yang tak berhenti-henti kita tengok. Dengan kehidupan ini yang tak berhenti-henti kita ulang-ulang. Namun apa yang ada pada kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa.
Saya balik tengok diri saya, tuan-tuan. Balik tengok diri tuan-tuan. Balik tengok. Banyak mana ya selawat aku tak kumpulkan, istighfar aku dah kumpulkan, tahlil aku dah kumpulkan, tasbih aku dah kumpulkan, untuk aku bawa balik jumpa Allah. Dan apa kata Abu Hafiz Al-Haddad? Sentiasa berada di ambang pintu kebaikan agar sentiasa kita dipandang oleh Allah. Sentiasa kita menuju ke arah pintu-pintu kebaikan supaya kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak berpaling daripada wajah kita. Allah tak menoleh daripada wajah kita. Ketika kita mula berada di pintu-pintu baik, buat baik, berazam untuk jadi insan yang baik. Sebab Allah nyatakan sedemikian, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat ila al-akhir al-ayah. Manusia semua rugi, tuan-tuan, melainkan orang yang beriman dan berbuat amal saleh, berusaha jadi baik, seorang ayah yang baik, seorang isteri yang baik, seorang anak yang baik, seorang jiran yang baik, seorang ulama yang baik, seorang guru yang baik, seorang murid yang baik, maka dikira oleh Allah dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat baik ini mudah ya tuan-tuan. Dengan Allah ini terlalu mudah. Untuk kita buat baik ini terlalu mudah. Seumpama kita berada dalam majlis ilmu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, kita dah dapat ibadah 1000 rakaat. Tapi nak merosakkan 1000 rakaat ini mudah. Kita keluar, kemudian kita kata orang, habis amal salah kita. Ikutlah bahagian masing-masing. Ada orang yang bahagian ini dia kata orang bahagian ini, ada orang yang bahagian ini dia kata orang bahagian ini. Tapi tetap kita akan kata orang lain, tetap kita akan menceritakan buruk orang lain. Sebab itu sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, Allah, jika mana kita boleh menjaga 2 lubang pada tubuh kita, nescaya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, akulah penjamin ia untuk masuk jannah Allah. Mulut ni senang aja tuan-tuan nak buat jahat. Tapi mulut ni susah tuan-tuan untuk buat baik. Satu anggota yang mudah tuan-tuan untuk buat baik. Jarang orang sakit mulut tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang sakit mulut? Kenapa tak boleh zikir? Mulut saya sakit. Tapi kalau kaki ada gaut, mata ada gabun, mulut macam mana tuan-tuan? Hebat mulut ni. Satu anggota yang hebat, tetapi kita tak gunakan mulut ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan semua untuk makhluk Allah. Kita ni jahat tuan-tuan. Siapa kata kita baik? Siapa kata kita baik? Kita jahat tuan-tuan. Kenapa saya katakan kita jahat? Saya jahat dan tuan-tuan jahat. Allah bagi kaki, mana banyak kita gunakan untuk Allah. Kita guna kaki kita untuk Allah hari ini berapa banyak tuan-tuan? Kita gunakan untuk dunia berapa banyak? Allah bagi kita mata hari ini tuan-tuan, berapa banyak kita kembalikan gunakan untuk Allah?
Dan berapa banyak kita gunakan mata kita ini untuk selain Allah. Tangan yang Allah bagikan kepada kita boleh angkat ni tuan-tuan. Berapa banyak kita gunakan untuk Allah. Dan berapa banyak kita gunakan untuk selain Allah. Mulut pun macam tu. Telinga pun macam tu. Kita jahat. Jahat, jahat, jahat dan terus jahat. Kita kata kita maafkan orang, tapi hati kita masih tak maafkan orang. Saya maafkan awak, tapi hati kita masih lagi ada dendam, dendam, dendam. Allah, dendam, dendam dan terus dendam. Kita jahat. Tapi kita rasa kita baik. Rupa kita memang macam orang baik, tetapi diri kita jahat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kata Abu Hafs Al-Haddad, siapa-siapa yang merindui Allah pasti sentiasa di dalam anugerah Allah dan pandangan Allah serta rahmat Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, ada tak rasa itu pada diri kita? Ada tak perasaan rindu kita dengan Allah? Ada tak tuan-tuan? Saya hidup 52 tahun. Saya tak malu cakap umur saya. Buat pun malu, tak cakap pun umur macam tu, cakap pun umur tetap macam tu. Setengah orang tanya umur berapa, rahsia. Saya tak, orang tanya saya cakap aja. Bukan berubah pun. Kalau saya tak cakap, bukan tukar jadi 25, tak. Kalau orang tanya ustaz, umur ustaz berapa, rahsia, terus tukar jadi 25. Ustaz, umur ustaz berapa? 52. Dia tambah lagi, tak, tetap macam ni kan. Selama 52 tahun, berapa kali dalam hati kita rasa rindu sangat dengan Allah? Selama 52 tahun, berapa kali kita rasa sayang Allah, sayang sangat dengan Allah? Selama 52 tahun, kita rasa nak dekat sangat dengan Allah. Berapa kali tuan-tuan? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita pernah dengar kan waktu Nabi nak wafat. Nabi nak wafat, ketika Jibril bertanya kepada Sayyidina Rasul, nak ke tangguhkan saat kematian kau ya Rasulullah? Jangan. Apa kata Nabi? Sebab aku dah terlalu rindu dengan Allah. Siti Fatimah kan menangis tuan-tuan. Masa Rasulullah nak wafat, Siti Fatimah nangis kan. Nangis Siti Fatimah, teresak-esak. Rasulullah nak Allah, Rasulullah nak meninggal, Rasulullah nak meninggal, Rasulullah nak meninggal. Nangis dia. Fitrah lah tuan-tuan, anak kan, bila ayah nak pergi nangis. Tapi Siti Fatimah ini kasihnya kepada Nabi lebih daripada kasihnya seorang anak kepada ayah. Sebab itulah Rasul yang terakhir. Siti Fatimah nangis, nangis, nangis dan terus nangis. Rasulullah tengok Siti Fatimah. Rasulullah tengok Siti Fatimah. Rasulullah panggil Siti Fatimah. Ya Fatimah Az-Zahra, wahai anakku, mari sini. Mari sini. Rasulullah panggil. Rasulullah ni dengan anak Rasulullah sayang sangat tuan-tuan. Sayang sangat. Rasulullah bisikkan pada telinga Siti Fatimah Az-Zahra. Rasulullah bisik pada telinga Siti Fatimah Az-Zahra, bisik,
Lepas Rasulullah bisik pada telinga Siti Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah Az-Zahra tersenyum. Tersenyum dia. Lalu ditanya kepada Fatimah Az-Zahra, kenapa engkau tersenyum setelah Rasulullah bisikkan pada telinga engkau, ya Fatimah? Apa kata Fatimah Az-Zahra? Rasulullah cakap macam ni dengan aku. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ya Fatimah, tak lama lagi kau akan ikut aku. Tuan-tuan, Siti Fatimah Az-Zahra suka tuan-tuan, suka tuan-tuan bila Rasulullah kata, ya Fatimah, nanti kau ikut aku ya. Siti Fatimah suka tuan-tuan. Kenapa? Siti Fatimah sebenarnya pun rindu dengan Allah. Tuan-tuan, jangan kata Rasulullah cakap macam tu. Kalau kita, doktor cakap, abang 6 bulan lagi tau hidup, kita rasa apa? Ikhlaslah tuan-tuan, ikhlaslah. Kita ada kanser tahap akhir. Doktor cakap, abang ada 6 bulan lagi. Kita rasa apa tuan-tuan? Kita rasa apa? Allah, seronoknya aku nak jumpa Allah. Dah lama dah. Sebenarnya ini yang aku tunggu. Aku nak jumpa Allah dah. Dah 52 tahun orang cerita pasal Allah. Allah macam ni, Allah macam ni. Allah tu penyayang, Allah itu pengasih, Allah itu macam ni, Allah itu macam ni. Aku dah tunggu lama dah. Dah tunggu lama dah aku nak jumpa Allah. Tuan-tuan, bila doktor cakap dengan kita, makcik ada 6 bulan. Kita tak lalu makan kan? Pasal apa? Takut mati, nak mati ni. Pasal apa nak mati? Tinggal anak. Pasal apa nak mati? Tinggal rumah, takut. Beginilah keadaan orang yang hatinya bersih dengan Allah. Mereka ni sebenarnya mereka tak sayang nak tinggalkan anugerah ni. Sebab mereka dah tak sabar untuk bertemu yang memberi anugerah. Tuan-tuan, macam inilah. Tuan-tuan, selalu sangat orang bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada rumah, dia bagi rumah dengan tuan. Tapi dia tak cakap, hamba Allah aja. Kemudian dia tengok tuan-tuan tak ada kereta, dia pun hantar kereta dengan tuan-tuan. Kita cari siapa ya bagi kereta. Ada orang kata hamba Allah aja. Kemudian dia siapkan tuan-tuannya barang dalam rumah, peti air, siapa semua, hamba Allah aja. Satu hari tuan-tuan, orang yang hantar-hantar ni dia kata, hamba Allah ni nak jumpa kita. Apa perasaan kita tuan-tuan? Apa perasaan? Perasaan kita tentu kita seronok. Siapa ya, aku nak kenal orang ni, aku nak kenal orang ni. Tuan-tuan, kenapa dengan Allah kita tak boleh macam tu? Allah bagi kita duit bukan sikit tuan-tuan. Ada orang sampai ratus ribu, puluh ribu Allah bagi dia. Allah bagi kita rumah, kadang-kadang bukan sebiji, banyak biji, sampai kita boleh buat sewa tuan-tuan. Buat sewa. Kita buat sewa rumah tu. Kereta kita sampai 2-3 biji. Ketika saat kita nak bertemu Allah, kita tak nak. Tuan-tuan, kalau kita tak ada rasa rindu dengan Allah, siapa kita sebenarnya? Siapa kita sebenarnya? Besok kita kat sana macam mana?
Sebab itu bila kita disebutkan nama Allah, kita tak rasa apa-apa. Kita tak ada rasa apa, tak ada rasa hilang langsung. Bila kita disebutkan nama Allah, kita tak ada rasa apa-apa sebab kita tak rasa benda tu hilang. Kan? Tapi kalau orang kata, ada orang nak curi kereta kamu, kita usaha tuan-tuan pertahankan. Tapi perasaan kita dengan Allah dah lama hilang. Dah lama hilang perasaan kita dengan Allah, sebenarnya dah lama hilang. Dah lama sangat hilang. Dah berpuluh-puluh tahun perasaan kita dengan Allah hilang. Hilang dan terus hilang. Terus hilang dan terus hilang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa nasihat Abu Hafs Al-Haddad? Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana harapannya seorang miskin kepada si kaya. Berharaplah dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berharapkan pertolongan Allah, berharapkan rahmat Allah. Tuan-tuan, macam ni lah kita semayang bukan sebab wajib, tuan-tuan. Memang dia wajib, tapi bukan sebab wajib. Ketika tuan-tuan angkat takbiratul ihram, ini kata guru saya macam tu. Dia kata, tiap kali kau semayang, kau angkatlah tangan, kan tu wajib takbiratul ihram, dia kata. Tapi masa kau angkat tangan tu, dia kata, kau rasalah, ya Allah, aku berharap rahmat Engkau. Allah Akbar, kita berharap rahmat Allah. Macam orang kaya harap sangat pada orang kaya, harap sangat orang kaya ni dapat tolong dia. Ketika kita baca Quran, kita haraplah rahmat dia. Macam baca Quran kan, baca Quran Paisha kan kita baca Al-Mulk. Al-Mulk kita haraplah, ya Allah tolonglah aku. Nak tolong apa? Ya Allah, Nabi kau janji macam ni, siapa yang baca Al-Mulk ni besok masa dia dalam kubur senang. Aku harap ya Allah, mudah-mudahan aku baca surah Al-Mulk ni aku senang. Kita mulalah baca. Tuan-tuan selalu buat macam tu. Kita nak baca Quran, kita mula baca ketika kita mula dengan berharap sangat dengan Allah. Mulalah baca. Jadi bila kita baca Tabarakallazi biyadihil mulk, kita baca seorang-seorang kat rumah, kat rumah seorang-seorang kita baca kat rumah kan, jatuh air mata kita. Sebab apa? Sebab ketika kita baca tu kita harap sangat, ya Allah, kalau lepas aku baca ni, malam ni aku mati, bagilah ya Allah. Ini yang dikatakan hamba Allah. Hamba Allah. Tetapi orang yang dirinya sebagai Tuhan, dia baca Al-Quran ni baca macam tu lah. Baca je. Tuan-tuan tahu tak yang tulis Quran dekat Masjid Haram, dia dah tua tau tuan-tuan, umur dia 80 lebih. Terus tu tulisan tangan tu tau.
Quran yang di Masjid Madinah tu, tulisan tangan tu. Umur dia 80 lebih, dia dah tulis 4 besi, 4 ke 5 besi. Dia kata apa tuan-tuan? Selama pengalaman dia tulis Al-Quran dengan tangan dia ni, aku merasakan mukjizat Al-Quran, dia kata. Orang tanya dia, kita dengarkan Al-Quran ni satu mukjizat. Tapi tuan-tuan pernah rasa tak mukjizat? Pernah tengok tak? Penulis yang menulis Al-Quran di Madinah ini, yang kita baca Quran tu tulis tangan tau tuan-tuan, bukan komputer tau. Itu dicetak balik, dicetak-cetak. Dia besi manuskrip awalnya, manuskrip tu dia tangan, tulisan tangan. Umur dia 80 lebih. Dia kongsikan, dia kata apa? Dia kata, semasa aku menulis tentang ayat-ayat syurga, dia kata. Masa dia tulis ayat syurga ni, dia kata apa tuan-tuan? Seolah-olah tangan aku tidak mahu berhenti untuk menulis kalimah-kalimah ini. Ni saya tengok video dia. Bukan saya ni, saya tengok video dia tuan-tuan. Dia kata masa aku tulis ayat-ayat syurga, dia kata, aku macam tak nak berhenti, dia cakap, aku tak nak berhenti tulis, dia kata. Lalu orang tanya dia, macam mana kalau bertemu dengan ayat neraka Allah dan ayat azab? Dia kata apa tuan-tuan? Ketika itu tangan aku menggeletar untuk menulis ayat itu, dan aku menangis, kata dia. Masa dia nak tulis ayat tentang azab Allah, tuan-tuan, dia nak tulis ni tuan-tuan, bukan baca tau, tulis. Tangan aku menggeletar, dia cakap aku tak mampu, dia kata, tapi aku teruskan, dia cakap. Dan air mata aku jatuh sedikit demi sedikit. Inilah mukjizat Al-Quran, dia kata. Inilah mukjizat Al-Quran. Lalu orang yang temu ramah dia bertanya, apakah setiap kali? Ya, dia kata, setiap kali aku bertemu dengan ayat ini, perasaan itu yang Allah anugerahkan kepadaku. Tuan-tuan, kita macam mana? Kita macam mana? Itulah tuan-tuan, kalau kita tengok kan, kalau kita tengok sebenarnya kita ni jauh lagi dengan Allah. Kalau kita tengok dia kita kan, kita ni sebenarnya jauh sangat dengan Allah. Jauh lagi sebenarnya. Apa saya kata jauh? Kita kalau hilang dunia, kita sedih. Kalau hilang Allah, kita tak rasa apa-apa. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cukuplah, ya. Cukup. Dan insya-Allah, sebelum saya tutup, saya sebenarnya nak bagi satu benda, tapi saya takut sikit. Macam ni lah. Amalan ini tuan-tuan sebenarnya saya dapat daripada guru saya. Daripada guru saya, nama Syekh saya ni, guru saya ni, dia ni orang Thailand lah. Tapi dia duduk di Mekah lama, hampir 50 tahun. Lebih 50 tahun. Saya rasa masa dia meninggal tu dekat 60 tahun dia duduk kat sana. Dia antara guru yang dekat lah dengan saya lah. Antara dua guru yang dekat dengan saya di Mekah dulu. Dua orang guru lah yang paling dekat dengan saya. Satu nama dia Baba Sen Suraj, yang kedua Baba Mat Senawal. Mat Senawal ni, jadi satu hari saya nak balik, dia cakap dengan saya, dia kata dipanggil saya Mat Nizar. Sebab dia orang petani. Dia Mat Nizar, dia kata, aku ni tak ada apa aku nak pergi kemu, dia kata. Aku nak pergi kemu ni tak ada benda, dia tak ada apa lah, dia kata. Aku tak tahulah, dia kata, nak pergi apa kemu ni Mat Nizar, dia kata. Saya cakap dengan dia, saya kata, Baba tak payahlah bagi apa-apa, Baba doa je saya, Baba tolong doa je. Dia antara guru yang saya sayang lah tuan-tuan. Semua guru saya sayang, guru semua saya sayang, Cuma hebatnya Baba Mat ni,
Saya tak bagi tahu pun yang saya dah sampai dekat Mekah. Tapi dia rasa. Itu hebat dia. Hubungan guru dengan murid ni hebat tuan. Saya tak cakap pun saya dah sampai. Dia cakap dengan khadam dia, cuba tengok Mak Nizam kat bawah boleh tak, dia kata. Dia khadam dia kata, Mak Nizam, dia kata, ada telefon baba ke? Tak, dia senyum. Mu carilah, dia kata. Dia cari saya 3 hari tak jumpa. Macam mana tuan-tuan, Masjid Haram ni besar. Dia tak jumpa. Satu hari dia pergi masjid waktu asar, tak silap saya. Saya tengah buat sa'i, tengah buat umrah. Saya nak sa'i yang kelima. Jadi saya rasa guru saya ada ni, baba ada ni, saya rasa. Jadi saya tengok belah kanan, saya tengok dia senyum sebelah saya. Jadi saya terus peluk dia. Saya peluk dia, saya minta maaf. Saya kata, baba minta maaf lah. Dah 3 hari dah saya datang sebenarnya. Tapi saya tak sempat nak naik. Dia senyum tuan-tuan, senyum. Ni guru tuan-tuan. Betul dia kata naiklah. Dia kata malam ni naik. Kata. Saya pun naik dah. Dia bawa saya, masakkan saya makan apa semua. Dan bila nak balik dia kata, sini aku nak bagi kau satu hadiah, kata dia. Saya ingat apa, kalau di Mekah biasanya orang bagi kupiah, tak tuan-tuan? Kan? Kupiah, lagi apa tuan-tuan? Minyak unta, kan? Minyak kibash. Nah, orang cari dulu kan. Tasbih kokka. Zaman saya dulu tasbih kokka ni mahal. Zaman saya dulu satu tas tu dia boleh pergi sampai 2,000. 800. Kalau kokka campur ni 800, 400. Kalau seluruh dia kayu kokka sampai 2,000, 2,500. Dulu zaman saya lah. Ya, sekarang dah murah dah tuan-tuan, dah murah dah. Jadi dia kata amalkan. Saya tanya, saya sini tak banyak tanya. Dia kata apa tiap-tiap lepas solat, dia cakap, ya, tiap-tiap lepas solat jangan terus bangun, dia cakap. Mudah je tuan-tuan, ya. Mudah. Kamu duduk sekejap, duduk kejap, dia kata. Kamu tarik nafas kamu, dia kata. Tarik. Kamu tahan. Kamu tarik nafas, kata. Tahan. Saya tanya, buat apa, baba? Kamu sebut nama Allah dalam hati kamu seberapa banyak yang mungkin, kata. Tarik nafas, duduk sekejap, tarik. Sebut Allah, sebut Allah dalam hati. Allah, 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 Allah. Tuan-tuan tak tahan nafas, tuan-tuan lepas. Tiap-tiap lepas semayang, tarik nafas. Habis semayang, duduk kejap. Orang tak nampak pun. Orang tak nampak pun. Tarik nafas. Sebut Allah dalam hati. Jangan laju-laju tuan-tuan. Pelan-pelan je. Allah, 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 Allah. Nanti sampai satu masa tuan-tuan, sampai satu masa nanti tuan-tuan akan rasa, bila tuan-tuan sebut je nama Allah, tuan-tuan akan rasa, ya Allah. Tuan-tuan akan rasa, ya Allah. Tuan-tuan rasa macam tuan-tuan salah sangat dengan Allah. Tuan-tuan rasa macam Allah sayang sangat tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam tuan-tuan rasa dekat dengan Allah. Habis selalu panggil dia macam tu. Lepas semayang, duduk kejap, tarik nafas. Tarik, tuan-tuan sebut Allah, 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 Allah. Saya bergurau dengan guru saya, baba. Saya tak pernah tanya apa kelebihan baba. Kalau buat ni dapat apa? Selalu kita orang Melayu gitu kan. Dapat apa? Dia kata, mana tahu, dia cakap kita dah biasa buat. Besok masa nafas kita nak berhenti, kita sempatlah sebut Allah sebab kita dah belajar, dia kata.
Bila masa nafas nak berhenti tuan-tuan, sakaratul. Sebab kita dah belajar, dia kata. Kita belajar macam mana belajar nak mati, dia cakap. Kalau orang nak mati kan nak putus nafas kan? Belajarlah, dia kata, macam mana nak mati, dia kata. Belajarlah. Nanti bila betul-betul mati, dia kata, kita dah senang nak sebut Allah. Ya betul tuan-tuan. Ya, takat ni je lah. Takat. Ya, dia kata apa Ustaz Nizam ni? Datang pertama, ini amalan merepek ni, dia kata. Ini karut ni, amalan karut, dia kata. Saya tak ada. Tuan-tuan nak buat, tuan-tuan tak buat, terserahlah. Ya. Baik. Setakat ni je. InsyaAllah setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam. Tuan-tuan tolong doakan saya ya. Mudah-mudahan saya Allah bagi husnul khatimah. Tuan-tuan juga dapat husnul khatimah. Dan Allah redha kita, Allah sayang kita sampai jannah Allah. Dan yang akhir, tolong doakan mudah-mudahan madrasah kita yang di Kampung Gemuruh, ya, mungkin sebahagian tuan-tuan tahu, mungkin sebahagian tuan-tuan tak tahu, ya. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan saya buka madrasah di Kampung Gemuruh dekat Petron Baru tu. Kalau tuan-tuan jalan-jalan, tuan-tuan singgah jalan, pergi nak isi minyak jauh sikit, isi minyak jauh sikit, tuan-tuan singgah tengok, tuan-tuan singgah tengok, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan tolong angkat tangan, ya Allah, tolonglah, tolonglah mudahkan urusan hamba Allah ni. Mudah-mudahan dengan terbenanya madrasah ni, maka dia dapat tolong ummah di sekelilingnya. Sebab saya memang dari awal, daripada dulu pun saya buat madrasah, niat saya nak tolong ummah. Baik itu tuan-tuan maklum, saya memang tak minta apa-apa yuran untuk pelajar saya dan semuanya. Sebab niat saya nak tolong ummah, yang tu je. Tuan-tuan tolong doa, ya, bagi pangkat ayah-ayah saya yang dah berumur, tolong angkat tangan. Tuan-tuan bangun tengah malam, tolong angkat tangan, ya Allah, tolonglah hamba Allah ni, mudah-mudahan dia dapat tolong ummah di sekelilingnya untuk datang kepada Engkau, ya Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami semua, ya Allah, hamba-hamba-Mu di dalam surau ini, ya Arhamar Rahimin. Kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, dengan penuh rasa tawaduk kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon, ya Allah, jangan Kau jadikan kami hamba yang melupakan Engkau, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami hamba yang tidak mengingati akan kasih sayang Kau, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami hamba yang lalai dengan setiap pemberian yang Kau berikan pada kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami perasaan kami sayang kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan pada kami perasaan kami rindu pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kurniakan pada kami, ya Allah, pemeliharaan atas kelalaian kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami lalai, tolonglah didik kami, tunjukkan kami, ya Allah. Jangan Kau teruskan kami dalam kelalaian, ya Allah. Kami tahu kami ini bukan orang kuat,
bukan hamba yang kuat untuk buat baik, buat taat, buat ibadat. Tapi ya Allah, kami mohon pertolongan Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami lemah, kami tak kuat untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Tolong kami ya Allah, untuk kami jadi orang baik, supaya kami dapat mati dalam keadaan yang baik. Ya Allah, hidupkan kami sebagai orang baik, matikan kami sebagai orang baik, dan jadikanlah selepas kematian kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Di alam barzah kami baik ya Allah, kami tak susah ya Allah. Dalam keadaan kubur kami besok baik ya Allah. Dalam keadaan kami ditinggalkan dalam keadaan baik ya Allah. Ya Allah, besok Engkau bangunkan kami semua di padang mahsyar. Jangan Kau telanjangkan kami ya Allah. Berikan kami pakaian supaya kami dapat tutup aurat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau hinakan kami pada waktu itu ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau telanjangkan kami ya Allah. Ya Allah, kami malu ya Arhamar Rahimin. Kami malu ya Allah jika Engkau telanjangkan kami pada waktu itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, besok di yaumul akhirah, jadikanlah isteri dan anak kami berhimpun bersama-sama kami di dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengarkanlah suara hamba-Mu ini yang banyak salah ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah suara hamba-Mu ini yang banyak salah ya Allah. Ya Allah, hamba ni mohon ke hadrah-Mu ya Allah. Tolonglah angkat bala pada tempat kami ya Allah, pada negara kami ya Allah. Angkatkanlah wabak Covid ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika bala ini disebabkan dosa kami, salah kami, Kau ampunkanlah salah kami ya Allah. Dengan keampunan ini ya Arhamar Rahimin, maka Engkau angkatkanlah bala ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saudara-saudara kami yang lain ya Allah. Sekarang mereka menghadapi banjir ya Allah. Kesiankan dia orang ya Allah. Kesiankan dia orang ya Allah. Kesiankan mereka ya Allah. Ya Allah, ada saudara kami yang tengah tenat kerana Covid ini ya Allah. Mudahkan urusan dia ya Allah. Sihatkanlah dia balik ya Allah, berserta dengan rahmat Engkau, dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Ya Allah, jika mana apa yang kami minta ini salah, maafkanlah ya Allah. Ya Allah, jika apa yang kami minta ini tak bertepatan dengan Kau ya Allah, maafkanlah ya Allah, kerana kami tak tahu cara nak minta dengan Kau ya Arhamar Rahimin. Kami tak ada daya dan upaya dan tak ada tempat lain untuk kami minta ya Allah, melainkan hanya pada Engkau ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tak nak dengar doa kami, ke mana lagi kami nak pergi untuk memohon dan meminta ya Allah. Jika Engkau tolak permintaan kami dan doa kami, pada siapa lagi kami nak bermohon dan berminta ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.